Panel pertama kita balik dan kita menghangatkan perbincangan kita. Saya akan tanya satu soalan. Kita dah cerita bagaimana hebatnya Rasulullah sebagai pemimpin, kepentingannya perbincangan. Tetapi kita melihat ada sebahagian organisasi yang masih berlaku kepincangan. Bahkan kadang-kadang kita melihat tidak berjayanya dia memimpin satu organisasi itu, dan akhirnya kegagalan itu dapat dilihat secara terang, dan akhirnya kesannya memberi impak yang tidak baik kepada orang yang dipimpin. Jadi saya mohon pada Ustaz nanti untuk menjelaskan ni yang jadi macam ni pasal apa? Salah pemimpin ke salah yang dipimpin, atau bentuk kepimpinannya? Jadi mohon dijelaskan, dan juga mungkin sebagai bentuk cadangan. Di samping saya ada satu soalan saya dah forward kepada Fadil Ustaz. Soalan daripada jamaah, terima kasih yang menghantar. Di antara soalan saya baca ya, saya raikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad SAW anak yatim ketika umur kecil agar tumpuannya kepada Allah menjaga kambing, ya. Ketika umur muda dan menjadi usahawan dan pemimpin ketika umur muda. Masya Allah. Bagaimana kita nak membina mentaliti sebegini untuk generasi Y? Y ni muda lah, saya faham. Tapi X ni yang saya bincang dengan Ustaz tadi, X ni benda apa? X ni X-Men ke, expired ke? Saya tak pasti. Nanti Ustaz mungkin tahu akan jelaskan. Agar mentaliti anak bangsa kita seiring dengan bangsa disegani kerana kecemerlangan minda IQ, EQ dan SQ-nya. Jadi saya pulang kepada Ustaz bukan 15 minit untuk menjawab soalan yang saya ajukan dan juga daripada jamaah tadi. Dipersilakan Ustaz, 15 minit insyaAllah. Terima kasih kepada tuan pengurusi, sahabat ahli panel, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepincangan dalam kepimpinan, tuan-tuan, apa yang Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah wa iza salahat jasadu kulluh wa iza fasada jasadu kulluh ala wa qalb. Dalam diri manusia kita tahu tuan-tuan, sangat masyhur, kita dah tahu. Ada segumpal daging, ada segumpal darah. Tuan-tuan, apabila baik, maka baiklah dirinya dan kehidupannya. Kalau sekiranya merana, sakit, maka derita sengsaralah tubuh badannya. Itulah di hati. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, Nabi kata hati ini berbolak-balik macam masakan yang sedang direbus dengan air yang menggelegak-gelegak, kejap terbalik, kejap terlentang. Tuan-tuan, sebab itu ya muqallibal qulub, tuan-tuan, doanya tu kan, ya muqallibal qulub, wahai Allah Subhanahu wa taala yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, tetapkanlah hatiku ini dalam melakukan ketaatan dan juga ibadah kepadamu. Maka tuan-tuan, pada hari ini cabaran besar tuan-tuan ialah hati dan diri seseorang pemimpin itu. Kita tuan-tuan bila sebut soal pemimpin ini, kadang-kadang kita lebih nampak yang di luar, tapi kita tak nampak yang di dalam diri kita. Tuan-tuan, sejauh mana kita telah membawa diri kita untuk menegakkan Islam, tuan-tuan. Sebab itu Hasan Hudaybi menyatakan bahawa tegakkanlah dulu agama itu pada diri kamu, insya-Allah akan tertegak dalam rumah tangga kamu, nanti dalam masyarakat kamu, dan akhirnya negara kamu. Maka hati, tuan-tuan. Sebab itu dalam soal pembangunan hati itu, Nabi SAW telah tunjukkan kepimpinannya dalam hijrah itu. Kan ada seorang lelaki itu, dia tak nak hijrah, tapi tunang dia kata, abang kalau tak nak hijrah, saya hijrah, abang tinggal, duduklah Mekah ni, kan carilah orang lain. Oleh kerana ketidaksanggupannya, maka dia berhijrah kerana perempuan tadi. Maka peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi kata, innamal a'malu binniyat, dan sesungguhnya amalan itu dengan hijrahnya. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah kerana perempuan yang dia akan dia kahwini, ataupun dunia yang akan dia peroleh, apa saja yang diniatkan, maka dia akan dapat apa yang diniatkan. Tuan-tuan, segitulah juga dalam soal kepimpinan pada hari ini, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah SAW meletakkan prinsip syura ini. Kerana daripada itu, tuan-tuan, akan datangnya suatu falsafah yang disebut dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, pemimpin ni bila silap, tuan-tuan, maka menjadi tanggungjawab orang yang menjadi pengikut-pengikutnya ni.
Kan pengikut-pengikut ni membetulkan dia dengan adab, mengikut dia punya tata tertibnya dalam keadaan yang dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan meraihkan dia sebagai pemimpin, tuan-tuan. Sebab hari ini kita tidak mempunyai jiwa kepimpinan sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar, tuan-tuan, walaupun kita tahu peribadi hebatnya, tuan-tuan, tegasnya, garangnya, tetapi bila orang tegur dalam keadaan yang menerjah sebegitu, dia tak marah, tuan-tuan, malah dia bersyukur dan malah menghargainya. Tuan-tuan, pada hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh buat macam tu, kan? Kerana barangkali zurufnya ataupun dia punya suasananya berbeza, kesediaan diri dan pemikirannya juga tidak sampai ke tahap yang yang disangkakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apatah lagi hari ini yang boleh memalingkan soal kepimpinan untuk melakukan kebaikan, tuan-tuan, ialah orang yang di kiri kanan. Kan? Tengok, tuan-tuan, kadang-kadang seorang pemimpin tu bagus, dia tahu amanah pemimpinnya, tetapi yang menjanamkan kepimpinannya itu ialah orang yang di kiri kanan dia. Sebab tu Nabi sebut dua golongan. Kalau elok, eloklah masyarakat. Kalau rosak, rosaklah rakyat, iaitu para pemimpin, umara dan ulama. Tetapi diperbincangkan secara orang kata perlu dibincangkan, perkara itu dibincangkan dalam banyak versi dan banyak tanggapan. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada orang kata tak boleh Ustaz Nazim ni berdekat dengan pemimpin, kan? Sebab apa? Berlain. Sedangkan, tuan-tuan, kita tahu bahawa semua orang perlu dinasihatkan, kan? Sebab itu kalau contohnya suami dalam keadaan yang melakukan kesilapan, jangan pula isteri itu pergi menjauhkan diri, tetapi isteri itu patut mengambil suasana yang tertentu, menegurnya dan menasihatinya, mengingatkannya. Tuan-tuan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mendatangkan manfaat. Tetapi kalau dibiarkan, tuan-tuan, di orang kata lantaklah, kan? Apa nak jadi tak boleh, tuan-tuan. Kita kena ambil satu tanggungjawab, iaitu menasihati. Saya, tuan-tuan, mengambil rasa bertanggungjawab bila katakan mufti, peranan mufti jenas sebagai penasihat kepada kepada raja, kepada sultan. Selain itu menasihatkan kepada kerajaan negeri, tuan-tuan. Saya nak maklumkan, tuan-tuan, bahawa ashabus sama mufti-mufti dia, tuan-tuan, kerap kali berjumpa dengan kepimpinan negara, menasihatkan itu dan ini. Sejauh mana menerima, tuan-tuan, kita tak tahu, tuan-tuan, kan? Tetapi banyak perkara-perkara yang diterima, yang telah dilaksanakan dalam keadaan yang tidak disedari. Tuan-tuan dan puan mati Allah. Sama juga, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok setengah-setengah pemimpin di tempat saya satu ketika, tuan-tuan, dia buat majlis lepas asar. Lepas asar kadang-kadang santak ke maghrib, kadang-kadang, tuan-tuan, ada orang yang kadang-kadang tak sembahyang asar. Jadi kita tegurlah, yang berhormat, kurang sesuai untuk buat majlis ini. Tapi yang berhormat, janganlah kecil hati, saya tegur ni. Ini perkara akan dipertanggungjawabkan sebagai seorang pemimpin. Sebab pengikut, diikut aja mana pemimpin bawa, kata. Jadi, tuan-tuan, terima kasihlah Ustaz kerana mengingatkan saya. Bermula hari ini, kita jangan buat program lepas asar. Kalau nak buat asar pun, kita pastikan bahawa ada 1 jam ke 45 minit berhenti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Sama juga, tuan-tuan, kalau kita nak membetulkan kepimpinan ni, tuan-tuan, kita jangan memfitnah sesuatu kesilapan yang berlaku, tetapi, tuan-tuan, membetulkan. Kita tengok budaya kita, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang dalam kalangan kita tu katakanlah Nazi, kan? Selalu saya tengok dalam konteks Nazi, dan saya pengalaman sedikit sebagai pegawai takbir agama daerah, tuan-tuan, apabila kadang-kadang Nazi itu mempunyai kesilapan, kelemahan yang tertentu, tuan-tuan, kita yang tahu ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita berbuat dengan jamaah kita, Nazi ni betul, betul ni. Jadi kita olah, tuan-tuan. Nazi pun dengan orang kecil hati dia, tuan-tuan. Lebih baik kita tengok Nazi ni kelemahan, lebih baik kita jumpa dia. Tuan Nazi ada satu perkara nak bincang lah, tapi tak boleh di sini. Kalau boleh kita masuk bilik Nazi, ada aircon sejuk sikit. Jadi kita pun bincang, dan aircon tutup. Macam ni Nazi saya bukanlah pandai sangat, tapi kalau boleh bahawa tong derma tadi jangan ada dipatrikan di dinding, maknanya di bawah. Nanti kan semua orang, barulah kita kutipan kita boleh meningkat dan efisien, kata. Barangkali macam tu, tuan-tuan, kan? Sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang ada satu masjid, tuan-tuan, dia bertikaikan Nazir. Apalah Nazir ni tak aktif sungguh, kata. Kenapa? Masjid-masjid lain semua dah pasang aircon, masjid kita dia tak pasang aircon. Tuan-tuan, dia bincang macam tu, Nazir pun jelaskan macam mana kita nak pasang aircon, kan? Kerana kutipan kita tidak memberansangkan. Dia pun tanya balik, engkau hari Jumaat berapa engkau derma agaknya?
Berapa? Jujurnya lah RM1. Itulah macam mana RM1 nak bayar duit aircon. Sedangkan duit aircon ni sekurang-kurangnya mesti ada 800 sebulan kalau nak pasang 5 waktu sehari semalam. Tapi aircon ni RM1. Jamaah kita Alhamdulillah adalah 120 orang. Jadi RM1 maknanya yang bayar, yang tinggal adalah 80 tuan-tuan kan. Jadi RM80 seminggu kali lah 4. Allahu Akbar, berapa banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila dipikir macam patutlah macam tu. Sama juga macam kita tuan-tuan. Kalau kita menjadi seorang ayah, kadang-kadang anak kita minta duit, kadang-kadang semua perkara kita tak semua yang diminta tu kita bagi. Kenapa tuan-tuan? Kita melihat dari segi kesaksamaannya, kesesuaian dan keadilannya di situ tuan-tuan. Tetapi apabila berlaku perkara-perkara yang tentu, ditegurlah macam dalam soal sembahyang dan sebagainya. Dan yang akhir sekali tuan-tuan ialah apa yang disebut satu hadis yang kita tahu bahawa kadang-kadang berlakunya gangguan dalam jiwa ni, penyakit wahan ini, hubbu dunia wa karahiyatul maut ini tuan-tuan. Ini hasil daripada tuan-tuan apabila inhiraf anil ghayah, apa ni orang kata, menyimpang daripada matlamat tujuan kepimpinan. Sebab itu pemimpin dia kena tahu tuan-tuan, dia nak jadi pemimpin, dia nak bawa apa dia punya pengikut ni, nak bawa ke apa ni rakyat dia, pengikut dia, orang yang dipimpin untuk mengekalkan prestasi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab itu kalau nak menjawab soalan yang kedua tadi, generasi Y, generasi X ini tuan-tuan ya. Kononnya generasi Y ini generasi muda yang ada pada zaman kini lah. Generasi X ni tuan-tuan, generasi yang sebelum tahun 70-an. Maknanya veteran-veteran ni kan. Generasi Y ni antaranya Ustaz Nazim lah tuan-tuan ya, Ustaz Fahmi tuan-tuan kan. Generasi X ni mungkin orang yang dah orang kata otai-otai inilah kononnya tuan-tuan. Berbeza tuan-tuan. Dia punya ramuan dan juga madrasah pendidikannya sangat berbeza tuan-tuan. Kadang-kadang orang-orang yang generasi X ni dia kata apalah jenis Y ni, aku dulu muda juga, belia juga, tapi tak adalah macam ni teruk sangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa bezanya tuan-tuan ialah soal bimbingan. Rasulullah SAW tuan-tuan, dalam usianya 12 tahun itu dibawa ke Syam oleh Abu Talib sebagai satu proses bimbingan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hatta dalam usianya dan 35 tahun tuan-tuan, dan menunjukkan kepimpinannya sangat hebat sekali, mempengaruhi tuan-tuan kabilah-kabilah yang bersengketa, berbalah siapa yang nak diutamakan, siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad daripada tempatnya tuan-tuan. Situ soal tuan-tuan bagaimana dia dibimbing. Walaupun Nabi SAW itu tuan-tuan tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tuan-tuan, yatim piatu, tetapi kita tahu bimbingan itu selalu berlaku, sentiasa berlaku, kerana Nabi kata yang mengadapkan aku ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik pengadapan ini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada aku. Jadi anak-anak kita pada hari ini tuan-tuan sebenarnya perlu bimbingan. Kalau kita tengok binatang pun tuan-tuan, untuk menjamin survival kehidupan anaknya dibimbing. Saya baru ni tengok cerita puma tuan-tuan. Puma tu Puma kan? Namanya Puma lah, sebab tu ada jenama barang sukan namanya Puma Ustaz kan. Dulu zaman saya Puma lah, maknanya ialah singa di di gunung Amerika ni tuan-tuan namanya Puma. Dia cerita tuan-tuan bagaimana ibu Puma ni melahirkan anak dia 3 ekor tuan-tuan, 3 ekor. Jadi dari kecilnya tuan-tuan dijaga anaknya dengan baik, disusukan tuan-tuan, dibagi makan mengikut peringkat-peringkat, akhirnya sampai ke tahap lagi. Bila dah sampai ke tahap tuan-tuan, dibawa bersia-sia kan. Kalau kita tengok dalam National Geographic tuan-tuan kan, bagaimana ibu singa tu dibawa mendidik anak-anak dia sampai tahap ni. Dia kata sekarang ni sampai masanya kita keluar daripada sarang kita ni, kita tengok persekitaran, maka dikenalkan tuan-tuan. Ini dia diperkenalkan, ini ialah makanan yang boleh kita makan, itu ialah usaha kepantasannya berlari, tengok lagi kan. Jadi kalau kita nak tangkap dia, pastikan yang leka-leka kita kejar dengan kekuatan yang lebih laju pada dia. Yang itu kerbau, jangan buat pasal-pasal kau berani-berani seorang je, takut orang ni sebenarnya kata takut ditebongnya, rabak kau punya dada katanya kan. Itu kalau nak tangkap kolektif, bekerjasama Wonder Pet. Dia bagi tahu semua tuan-tuan dan puan. Yang itu zirafah, kau berhati-hati, sekali dia pelengkit, jiun kau mati kan. Itu gajah, jangan buat pasal kan, ditibainya kau melangkup katanya. Tapi itu tak, yang tu yang buat pokok, kau jangan buat pasal. Itu bapak kau gelap masa depan aku kalau kau makan tuan-tuan. Semua dia bagi tahu tuan-tuan kan. Bila semua dah pandai menangkap, dah tahu macam mana nak tangkap, maka ibu ni isytiharkan kepada anak, right now kamu kena belah di tempat ni. Dia kata sekarang ni semua dah pandai, bagus. Sekarang ini tuan-tuan ialah anak-anak ibu
kamu pergi kawasan kamu, cari kawasan kamu, jangan duduk sini. Ini kawasan kawasan mak kamu, kawasan bapak kamu, cari kawasan lain. Penyingkiran itu berlaku setelah adanya bimbingan. Hari ini tuan-tuan, anak-anak kita bagi tapi tak bimbing. Contoh handphone, kan, handphone, mama, saya dah dapat UPSR 5A. Mama kata nak bagi handphone, kan, bagi handphone. Kita pun bagi handphone. Handphone pun tak adalah yang canggih-canggih sangat. Apa ni, Samsung Galaxy 3 je tak, kita bagi dia. Okey, kita pun tak bimbing. Anak kata, aku tak, mama bagus. Kita pun yang bila anak kita puji, mama ni bagus lah, tak macam ayah lah, mama salting, suka mama, sayang mama. Macam bapa tu kedekut gitu. Pak tuan-tuan, kan, dia sayang. Tapi itulah tuan-tuan, kita tak bimbing dia, kita tak bagi syarat, kita tak letakkan bimbingan. Jangan main phone macam ni, jangan. Kita tak. Itu juga tuan-tuan, kadang-kadang soal semayang pun tuan-tuan, jarang ibu bapa bagi penekan bimbingan pada anak. Dia swastakan tanggungjawab dia kepada guru-guru di sekolah agama petang, tuan-tuan dia, tapi dia tak membimbing, memperkasakan bimbingan. Macam mana tuan-tuan? Kadang-kadang anak kita dah belajar di sekolah, kadang-kadang tak sempat ustaz-ustazah nak bimbing dia. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok anak kita ambil wuduk macam mana. Bila dia salah tuan-tuan, jangan kita marah. Kita katakan, mari tengok, ambil wuduk yang sebenarnya begini. Tengok macam mana mama Umi ambil wuduk, kamu tengok macam ni. Sebab tu Nabi kata, kaedah yang mudah, bimbing kan. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tuan-tuan, sangat mudah, sangat simple, tak banyak bercerabih tuan-tuan, tak banyak bercakap, tak banyak berforum. Nabi buat, semua orang ikut, sangat bagus. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak membentuk generasi muda yang berperibadi yang kita maksudkan dalam perbincangan ini ialah bermula dengan bimbingan, tuan-tuan. Sebab itu orang tua dulu kata, tangan yang menghayun buai mampu menggoncang dunia. Maknanya ibu yang mendidik anak-anak dia, tuan-tuan, dalam buai pun dah diajar, tuan-tuan, dengan nasyidnya, dengan burdalnya. Tapi sekarang ni tuan-tuan, semua dengan remote, tuan-tuan. Dia pasang tu sat, berayut dan seorang, tuan-tuan. Anak tu pun bila dah nak berhenti anyutan dia, kan. Mak suka sebab anak dah kalau panjang tidurnya, mak boleh senang tengok cerita hantu, tengok macam-macam boleh buat, tuan-tuan. Lawak king lah macam sebagainya, tuan-tuan ya. Tapi anak dulu, tuan-tuan, kan, ibu-ibu dulu, tuan, dia hayun sambil dia tepuk-tepuk, kan. Dia pesan anaknya buai laju-laju sampai cucur atap, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab, tuan-tuan, kan. Ini ada tak ibu-ibu yang nyanyi macam tu taknya, tuan-tuan, kan? Jarang, tuan-tuan, kan. Jarang. Sebab apa? Masa tak cukup. Dia suruhlah bibiknya yang menghayun buaikan, kan. Jadi dia punya seleng-seleng pun arah ke Bandungan. Jadi tuan-tuan, itulah menjadi cabaran besar. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih.